Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini insya-Allah kita akan melihat satu tajuk baru, iaitu tajuk Hujjatul Wida'. Ini adalah latihan bagi tajuk ini, Hujjatul Wida'. Dan sebelum kita memulakan pembelajaran kita, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum kita mulai belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Jadi Ustaz akan bacakan sedikit nota ekspres yang berkaitan dengan Hujjatul Wida'. Yang pertama, latar belakang Hujjatul Wida'. Hujjatul Wida' ini merupakan haji yang terakhir bagi Nabi Muhammad SAW bersama dengan umat Islam di Mekah. Hampir 9 tahun Nabi Muhammad SAW berada di Madinah. Dan tidak pernah mengerjakan haji. 9 tahun Nabi Muhammad SAW berada di Madinah, di rumah Nabi. Baginda tidak pernah mengerjakan haji selama hampir 9 tahun. Jadi pada bulan Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah, bila bulan masuk je bulan Zulqa'dah tu, pada tahun ke-10 Hijrah, Nabi Muhammad SAW membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada tahun tersebut. Jadi Nabi Muhammad SAW dia umum, dia bagi tahu kepada sahabat-sahabat dia, kepada umat Islam yang lain, bahawa baginda akan mengerjakan haji pada tahun tersebut. Akhirnya pada 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah, baginda bersama-sama hampir 90,000 orang, 90,000 orang Islam berangkat ke Mekah untuk mengerjakan haji. Jadi baginda pun pergilah menunaikan haji bersama-sama dengan 10,000 orang, hampir bersama-sama dengan 90,000 orang umat Islam pada ketika itu. Jadi beginilah kronologi peristiwa Hujjatul Wida'. Yang pertama, ketika di Zulhulaifah, Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin menuju ke Zulhulaifah dan bermalam di sini, kemudian berikhram. Bila Nabi Muhammad dah sampai di situ, kemudian Nabi Muhammad SAW meneruskan perjalanan dan berhenti di sini untuk bermalam. Setibanya sampai di Zultuwa, Nabi Muhammad SAW berhenti dan bermalam di Zultuwa. Kemudian setibanya di sini, baginda Rasulullah SAW teruskan lagi perjalanan ke Mekah. Setibanya di Mekah itu, baginda melakukan tawaf dan sa'i. Kemudian di Mina, baginda bermalam di sini dan bergerak ke Arafah pada keesokan harinya. Bila setibanya di Mina tu pada 8 Zulhijjah, Nabi Muhammad SAW dia bermalam di situ dan bergerak ke Arafah keesokan harinya. Di Arafah pada 9 Zulhijjah, baginda berwukuf dan menyampaikan khutbah yang terakhir. Jadi khutbah yang terakhir ini adalah merupakan khutbatul wida', khutbatul wida', khutbah perpisahan yang terakhir dengan orang Islam. Jadi setibanya di Muzdalifah, dari Arafah baginda bermalam di sini. Setelah berada di Arafah, baginda telah bergerak ke Muzdalifah dan bermalam di Muzdalifah. Seterusnya di Mina pada 11 hingga 13 Zulhijjah, baginda melontar jamrah dan menyembelih unta. Di Mekah, baginda kembali ke Mekah dan melakukan tawaf. Kemudian baginda bertolak ke Madinah setelah menyelesaikan ibadah haji. Jadi untuk latihan hari ini, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Peristiwa Hujjatul Wida' bermula apabila Rasulullah SAW membuat pengumuman untuk mengerjakan haji pada bulan Zulqa'dah. Kita jawapan Zulqa'dah. Zulqa'dah. Tahun ke-10 Hijrah. 10 Hijrah. Pada ketika itu baginda sudah berapa tahun berada di Madinah? Sudah 9 tahun. Simim sembaya bilam nulan. 9 tahun berada di Madinah dan tidak pernah mengerjakan haji. Selepas baginda membuat pengumuman tersebut, ramai kaum muslimin hendak bersama menyertai baginda seramai sekitar 90,000 orang. Ramai ketika itu 90,000 orang. Akhirnya pada
25 Dzulqa'dah. 2 Pawapu lam wahaluh puluh lam yali mimma 5 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama kaum muslimin telah berangkat ke mana? Ke Mekah. Mim kah Makkah kah Makkah. Pada ketika Rasulullah SAW menunaikan Hujjatul Wida', haji yang terakhir. Hujjatul waw wa dal alif ada wida'. Telah turun wahyu surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah. Ayat ketika di Arafah. Baginda pada ketika itu berada di Arafah. Jadi isikan 403 jawapan yang betul. Seterusnya, lengkapkan kenyataan isi khutbah di Arafah berikut. Menghapuskan amalan seperti mementingkan apa? Jadi kita jawab soalan ini. Soalan nombor 1, menghapuskan amalan jahiliyah. Jim alif jah ha ya hi lam ya ha liyah. Jahiliyah seperti mementingkan perkauman. Para qaf wa qaw mim nun man, perkauman. Jadi Rasulullah SAW yang menghapuskan amalan-amalan jahiliyah dilakukan oleh orang Arab pada ketika itu, seperti menyembah berhala, dan ada juga yang membunuh anak pada ketika itu, anak lelaki, anak perempuan. Itu adalah sebahagian daripada amalan-amalan jahiliyah dan perkara-perkara percaya pada perkara-perkara yang khurafat. Dan juga mementingkan perkauman. Mereka mementingkan kabilah mereka sendiri. Maksudnya mereka ta'assub kepada kabilah. Seterusnya, menjadikan Al-Quran dan Sunnah, Alif Lam Al Qaf Ra Qur Hamzah Alif Nun An, Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup. Yang ketiga, mengeratkan hubungan Silaturrahim. Kerana semua orang Islam bersaudara. Yang keempat, menunaikan hak dan tanggungjawab. Tanggung. Jim jawa alif bawa jawab. Kepada keluarga dan kaum wanita. Yang kelima, mentaati pemimpin ialah wajib selagi tidak melanggar syarak. Syin syaranga syarak. Seterusnya, yang keenam, meninggalkan kerana mengandungi unsur penindasan. Meninggalkan riba. Riba ni adalah bayaran. Kalau orang pinjam contohnya 100, kena bayar 100 ringgit ataupun 100 RM2, bayar lebih. Itu adalah riba. Kita pinjam kat kawan, kita lah contohlah kan, kita tak ada duit, pinjam kat kawan kita RM1. Lepas tu kawan kata tak apa, boleh, tapi bila nak bayar balik kena bayar RM1 RM5. RM5 tu dah lah dikira sebagai riba. Riba ni dilarang di dalam Islam kerana Rasulullah SAW memberitahu pada kita semua bahawa riba itu merupakan satu unsur daripada unsur penindasan. Yang ketujuh, mendirikan solat fardu 5 waktu. Selain daripada solat fardu, kita kena berpuasa, waw alif puas sin alif sa, berpuasa, menunaikan zakat dan haji, jim ji haji. Kita cuba jawab. Kita hendaklah bersungguh-sungguh menunaikan sesuatu ibadah. Ain bin ba alif ba dal hadah ibadah. Kedua, umat Islam mesti hidup, hayahi dal wa paduk, hidup bersatu padu. Yang ketiga, kita mestilah menjadikan Al-Quran dan alif lam ni ada huruf ha belakang. As-sunnah, alif lam sin nun ta, as-sunnah. Yang keempat, kita sebagai umat Islam, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah kaf alif ka dah ha belakang, kasih.
kasih kepada baginda. Jadi sekian dulu kelas pada pagi ini. Kita harapkan kamu semua dapat memahami tajuk yang dipelajari hari ini. Sekian dulu, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.